Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM kini melangkah ke usia separuh abad penubuhannya dalam usaha meneruskan agenda membina dan memimpin tamadun khairah ummah bagi menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam menongkah arus dan cabaran globalisasi dan usaha menangani isu dan permasalahan umat, ABIM tekad mensasarkan matlamat menciptakan ABIM sebagai sebuah gerakan kemasyarakatan yang memfokus kepada unsur ilmu dan bakti, iaitu suatu pergerakan bagi membangun masyarakat sebagai ilmuwan yang mencerahkan kelompoknya sendiri dengan ilmu dan hikmah, kemudiannya merencana dan menggerakkan tindakan berstrategi ke arah membaiki masyarakatnya. Maka, bersempena dengan muktamar kali ke-49 Angkatan Belia Islam Malaysia, Malaysian Interfaith Climate Change Network MICCN dilancarkan sebagai medium penyatuan bangsa dalam negara bagi melihat kepentingan pemeliharaan alam sekitar dan isu-isu perubahan iklim merentasi kaum dan agama. Aplikasi MyABIM turut dibentuk dan dilancarkan, merupakan suatu aplikasi yang dibangunkan untuk menyampaikan maklumat, berita serta pemahaman berkenaan isu semasa serta perkembangan ABIM Pusat, ABIM Negeri dan ABIM Daerah bagi seluruh ahli ABIM. Setelah semua usaha dan perancangan yang dijalankan ini, pastinya bermula dengan sokongan dan cetusan idea oleh saudara Faisal Aziz selaku Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia serta seluruh kepimpinan Angkatan Belia Islam Malaysia yang dianggotai oleh komposisi pimpinan dan exco yang pakar dan kompeten dalam bidang mereka. Sesungguhnya, hala tuju dan tindakan ABIM sentiasa berpaksikan 5 budaya ABIM dan seiring dengan visi dan misi ABIM, maka satu demi satu kejayaan pastinya akan membuahkan hasil demi mengangkat ABIM selaku gerakan ilmu dan bakti yang terbaik di Malaysia dan di dunia. Menuju ke separuh abad, Angkatan Belia Islam Malaysia memacu kegemilangan. Kita hidup dalam 3 kondisi trend semasa global. Pertama, perubahan tidak terelakkan. Yang kedua, kita sedang hidup dalam zaman paradoks. Yang ketiga, zaman di mana government atau authority atau seniority tahu semuanya sudah berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Kita bersiaran lagi pada pagi ini dalam siri Bicara Tanwir. Siri yang ke-8 yang akan mengupas satu topik yang begitu signifikan sekali dalam konteks semasa. Dan kita bersama pada hari ini dengan yang berbahagia Saudara Faisal Abdul Aziz, Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM. Selamat datang Saudara Faisal. Topik untuk perbincangan pada hari Minggu ini. Ya, hari Minggu bincang benda yang begitu menarik. Ya. Topik kita hari ini adalah tentang bagaimana dalam konteks kita selaku masyarakat global pada hari ini melihat dan menongkah arus paradoks dan bagaimana citra kosmopolitan Islam dan juga wawasan bangsa Malaysia dapat direalisasikan dalam konteks itu. So Faisal yang berbahagia, Presiden ABIM, untuk perbincangan hari ini kita akan pergi secara soal jawab, dapat precise and short, dan bagaimana dapat kita melihat keadaan ini dalam konteks semasa. Untuk soalan yang pertama, saudara macam mana menengok atau melihat atau menanggapi kondisi dan suasana global, masyarakat dunia seluruhnya dalam konteks krisis bertimpa dengan COVID-19 dan sebagainya. Krisis politik pun tak kunjung malap, krisis ekonomi pun semakin merudum dan sebagainya. Jadi dalam dunia hari ini yang merupakan suatu fenomena global yang tidak dielakkan lagi, kita melihat banyak paradoks, banyak
perkara yang bertentang satu dengan lain. Seolah-olah terlalu banyak perkara yang mutasyabihat, perkara yang mengelirukan, yang tidak punya hitam dan putih. Jadi macam mana saudara untuk permulaan, bagi memulakan sesi ini, melihat suasana dan kondisi global pada hari ini, kan, dan apa tanggapan saudara tentangnya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Fazril, merangkap Siti Agung Abim, yang saya hormati sedang penonton sekalian. InsyaAllah ini adalah merupakan bicara tanwir untuk mungkin sebagai penggulungan pimpinan pusat yang bakal diteruskan juga mungkin di peringkat negeri dan sebagainya. Baik, melihat kepada persoalan yang dilontarkan tentang paradoks dunia ataupun paradoks yang menjadi faktor kepada permasalahan yang kita hadapi hari ini, kita harus faham bila mana sebut tentang isu permasalahan hari ini, terdapat pelbagai permasalahan yang menimpa kita, sama ada dalam lokal ataupun di peringkat global. Dan bila mana kita bicara tentang persoalan paradoks, saya ingin sebut bahawa paradoks yang berlaku ialah kerana kegagalan untuk kita meletakkan konsistensi dalam memberi tafsiran yang betul, yang tepat. Saya ambil contoh dalam konteks isu dunia hari ini. Kita mulakan dengan isu global dunia, isu kemiskinan dunia, isu keganasan di dunia, berbagai isu sosial, politik, ekonomi dunia hari ini berlaku atas faktor paradoks. Apa yang dikatakan dengan paradoks? Sebab terdapat sekumpulan yang cuba untuk mentafsirkan dunia yang sifatnya inklusif, tetapi ditafsirkan dalam kerangka yang eksklusif kepada satu puak. Saya ambil contoh mungkin sesuatu yang menarik dalam buku The Silk Roads, Peter Frankopan. Dia menceritakan, Peter Frankopan ni seorang yang memang amat meminati peta dunia. Beliau cerita waktu kecil, di sebelah katilnya ada peta dunia. Setiap hari dia tengok peta dunia, dia tengok sampai dia boleh hafal ibu negara besar, kecil dan sebagainya. Tapi dia sebut, bila mana dia masuk ke sekolah, sistem pendidikannya hanya diajar bahawa dunia itu ialah barat. Jadi mereka meletakkan naratif dunia yang sebenarnya nilainya sifatnya sejagat dieksklusifkan kepada barat. Jadi disebut bagaimana kalau di barat itu diajar tentang Romans in Britain, diajar tentang Norman Conquest 1066, tentang King Henry, Victorian Industrialization, dicerita tentang American War for Independence, dicerita tentang Nazi dan sebagainya. Dan ini juga yang disebut oleh Eric Wolff, disebut tentang istilah yang menarik, disebut the lazy history of civilization. Orang barat ni dia malas menulis tentang civilization, jadi disebut the lazy history of civilization. Jadi rangkaiannya hanya sama, dia statik. Greece melahirkan Rome melahirkan Christian Europe dia melahirkan Renaissance melahirkan Enlightenment melahirkan political democracy melahirkan industrial revolution, dan akhirnya melahirkan fundamental liberties, right dan sebagainya. Dan ini mantra yang dimainkan sehingga hari ini. Dan mantra ini yang dipercayai sebagai solusi kepada dunia. Jadi balik pada isu yang kita bincang hari ini, global. Mengapa hari ini berlaku permasalahan dunia hari ini dengan peperangan, krisis ekonomi dan sebagainya? Sebab terdapat sekumpulan puak yang cuba untuk impose sesuatu yang sifatnya harus sejagat, tetapi dieksklusifkan kepada satu sarwa pandang. Dan akhirnya dia lupa tentang ketamadunan lain, seperti yang dalam buku The Silk Road ini, Fertile Crescent. Dia lupa tentang ketamadunan budaya Melaka contohnya, tentang isu legal pluralism. Konflik yang berlaku ialah kerana kita cuba impose sesuatu yang berbeza dengan isu-isu agama dan juga undang-undang budaya native dan sebagainya. Sebab tu dalam konteks Malaysia hari ini pun kita harus memahami hakikat ini. Jadi bila sebut tentang memberi penyelesaian kepada Malaysia, dia bukan hanya dalam satu kerangka pemikiran ataupun satu segmen, tapi kita harus meliputi seluruhnya. Sebab tu di Malaysia kita lihat adanya terdapat mahkamah native contohnya. Sebab ini legal pluralism yang berlaku. Jadi itu lontaran awal yang saya boleh sebut. Permasalahan yang berlaku di dunia hari ini kerana kita cuba melihat permasalahan dalam konteks yang eksklusif
yang cuba untuk dibawa sebagai penyelesaian kepada isu global yang bersifat inklusif. Asasnya kepada setiap apa yang kita lakukan ya, sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi satu dengan yang lain adalah kebaikan. Jadi asas kebaikan itu menjadi suatu yang kita pegang secara bersama untuk hidup secara bersama dalam kalangan individu-individu yang membentuk komposisi masyarakat dia. Ustaz Faisal sebut tadi bahawa adanya cubaan oleh pihak-pihak tertentu yang sekian lama. Itu yang kita pun dibentuk cara pandang kita dengan kaedah yang tadi, Eurocentrism. Sebagai contoh ya, Ustaz Faisal sebutkan tentang Eurocentrism. Peta dunia itu yang center of the world adalah Europe, Eropah dan lebih tepat lagi Western Europe ya. Dan itu cuba disanggah dan arus itu cuba ditongkah, cuba dilawan ya dalam konteks dunia global hari ini. Kerana kita mengetahui hakikatnya Eropah itu juga kemudian menemui putaran peradaban tingginya kan. Jadi dalam arti kata lain, peradaban atau tamadun juga merupakan suatu yang kita kongsi secara bersama. Soalan yang lebih spesifik kepada Ustaz Faisal, bagaimana Ustaz Faisal melihat negara kita yang bertuah ini, yang punya kekayaan yang pelbagai, walaupun boleh dikatakan negara kita relatif kecil, tapi yang relatif kecil ini punya kekayaan yang luar biasa. Persoalannya, bagaimana kekayaan itu dapat dikongsikan secara bersama dalam konteks naratif yang murni. Kerana kalau kita melihat berbagai isu sejak berlakunya pertukaran kepimpinan pemerintahan sejak 2008 enak dimainkan. Apakah ia benar ataupun ia sekadar suatu bentuk perlawanan pandangan atau contestation of ideas yang punya kepentingan bagi pihak tertentu. Jadi bagaimana nak instill, kita nak suntik elemen yang kita sebut tadi, asas kebaikan untuk hidup bersama dalam masyarakat Malaysia. Silakan. Baik. Kalau kita lihat dalam konteks yang tadi saya sebut, even moderator sebut tentang Eurocentrism, apabila berlakunya dikotomi ataupun imposition mantra ini, malangnya terdapat reaction daripada negara-negara lain. Malah reaction tersebut juga akhirnya diterjemahkan kepada kesimpulan yang saya fikir juga paradoks. Akhirnya masing-masing ingin menubuhkan ataupun ingin membawa satu pemikiran bahawa superiority itu penting untuk semua bangsa. Reactionary basis kepada isu-isu yang berlaku. Suatu, bila mana kita lihat dalam konteks Islam, ini juga mungkin yang harus kita bahaskan untuk jangka masa panjang. Bagaimana Islam itu diberikan kefahaman dalam konteks alam Melayu sebagai contoh. Kita menanggapi bahawa bila sebut tentang Islam, Islam itu umumnya nilainya ialah sejagat. Islam ialah yang hari ini pun ramai orang sebut sebagai rahmatan lil alamin. Islam ini adil untuk semua. Pemberdayaan Islam bukan pemberdayaan yang membawa bangsa ke arah yang terlalu eksklusif. Kita sebut dalam Al-Quran, minaz zulumat ila nur, daripada kegelapan, kegelitaan kepada cahaya. Yang lain teman, cahaya itu ialah positif, kebaikan. Jadi bila mana kita sebut tentang pembawakan Islam di alam Melayu, Islam itu harus kita fahami sebagai nilai yang inklusif yang turut sama untuk memberdaya masyarakat-masyarakat lain. Masyarakat pribumi, masyarakat bukan Islam, masyarakat bukan Melayu, masyarakat Cina, India dan sebagainya. Dan isu yang besar yang kita boleh lihat ialah supaya kita tidak reactionary basis kepada mantra yang berlaku di barat. Kalau kita terjerumus kepada mantra yang sama, paradoks yang sama, maka dia akhirnya dia melahirkan vicious cycle yang sama. Bila barat buat perkara yang sama, kita juga mengulangi perkara yang sama. Jadi kita harus memahami bahawa dalam konteks perkongsian, dalam konteks Islam itu sendiri, nilainya ialah untuk memberdaya masyarakat terbanyak, memberdaya masyarakat keseluruhannya. Dan bukanlah Islam itu sebagai suatu alat untuk
memberdaya sesuatu golongan itu sampai tahap kita lupa prinsip-prinsip kebaikan, prinsip keadilan, prinsip sosial dan sebagainya. Dan bila mana juga kita bicara tentang persoalan ini, kita tidak boleh menafikan juga berlakunya urutan keutamaan. Sebab tu dalam konteks ABIM, seingat waktu sekitar tahun 70-an, sekitar awal 70-an, kita telah pun menerbitkan buku Islam sebagai penyelesaian kepada masyarakat majmuk. Jadi kita cuba untuk mengenengahkan Islam tu sebagai nilai yang inklusif. Islam sebagai penyelesaian kepada masyarakat majmuk. Dan dalam masa yang sama, kita juga ada urutan keutamaan. Jadi mungkin berbalik juga kepada isu yang disebut oleh Saudara Fazril tentang ubat, antidot yang kita bagi. Kita bagi antidot ni walau bagaimana pun dia mengikut kepada nilai aturan keutamaan. Contoh kalau bila mana terdapatnya suatu permasalahan konkret alam Melayu contohnya perlu diberikan perhatian, kita berikan perhatian. Tapi ia bukanlah sesuatu yang bersifat statik. Bermaksud selama-lamanya kita membuat rangka penyelesaian Islam tu dalam konteks alam Melayu semata-mata. Jadi itu lontaran kepada persoalan ini. Jadi balik kepada isu yang sebenarnya simpulkan, akhirnya apa yang ingin kita bawa bila mana kita bicara tentang persoalan gerakan Islam, bila kita bicara tentang persoalan Islam sebagai penyelesaian, kita tidak harus paradoks. Hari ini kita bicara tentang Islam itu adil kepada semua, tetapi dalam masa yang sama, tindakan kita bersifat paradoks. Islam itu seolah-olah hanya untuk kepentingan sesuatu golongan hingga menafikan prinsip-prinsip yang tadi saya sebut. Prinsip murni, kebaikan dan sebagainya. Jadi jelas bahawa prinsip kebaikan ini harus ditanggapi dengan benar, dengan kejujuran, keikhlasan kita sebagai manusia yang hidup secara bersama, secara bahagia dalam dunia yang Tuhan ciptakan ini. So Faizal, sekarang ini dia bukan hanya fenomena di setengah tempat ataupun bukan hanya fenomena di Malaysia. Dia juga fenomena global di mana wujudnya kelompok-kelompok yang boleh kita katakan sebagai ekstrim, apakah ekstrim kiri atau ekstrim kanan, ya. Jadi bagaimana saudara menanggapi persoalan ini? Bagaimana pula kita dalam konteks orang yang beragama, yang punya budaya, punya nilai-nilai, khasnya nilai-nilai ketimuran, untuk menanggapi persoalan ini dalam konteks kesederhanaan, ya, barangkali ya, bagaimana menangani ekstremisme yang muncul, apakah di right wings atau left wings, ya, itu juga suatu ancaman kepada kebahagiaan hidup bermasyarakat. Silakan. Baik, mungkin saya akan sentuh sikit tentang sejarah aktivisme ABIM dalam mencari rangka penyelesaian. ABIM dia kebiasaannya kalau dari segi sejarah kita tidak boleh terlepas daripada dua perkara. Yang pertama seminar dan yang kedua buku. Satu, mungkin ramai yang sebut ABIM ni pertubuhan yang rajin buat seminar dan juga rajin terbitkan buku. Okey, kita melihat dalam konteks tahun 70-an, mengapa ABIM ke depan dalam mengisi jati diri Islam dalam kelompok masyarakat Melayu contohnya ataupun masyarakat pribumi. Yang tadi awal tadi disebut sebab aturan keutamaan. Kita bila mana kita sebut bicara tentang Islam dalam alam Melayu, kita bukan membawa kepada elemen rasisme, tapi kita mahu Melayu itu diberdayakan, diberikan kefahaman jelas tentang Islam yang tepat, yang tidak condong ke ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri. Dan sebab itu juga kalau kita lihat dalam konteks ABIM sejak tahun 70-an, yang tadi awal disebut, kita terkenal dengan seminar. Bila sebut tentang isu pendidikan orang-orang Melayu, kita akan terus buat seminar pendidikan Islam. Kita bicara tentang Islam itu ada penyelesaian-penyelesaian yang boleh digunakan pakai oleh orang-orang Melayu waktu itu. Bila mana timbul isu sosialisme tahun mungkin awal 60-an ataupun akhir 60-an, semangat sosialisme itu kuat. Jadi berlaku perbincangan tentang Islam dan sosialisme. Dan bukan hanya ABIM, saya Al-Atas juga menerbitkan buku Islam dan Sosialisme, Cokro Binoto, dan juga Mustafa Sibai dalam Ishtirakiyah wal Islam, Sosialisme dan Islam. Jadi
ini antara contoh gerakan yang dibuat oleh penggerak-penggerak dakwah pada awal 70-an, cuba untuk mengisi jati diri Islam dalam kalangan masyarakat lokal, membuktikan Islam itu kaya dengan rangka-rangka penyelesaian. Tidak cukup dengan itu, bicara juga persoalan politik tentang governance, tentang demokrasi. Maka Habib juga waktu awal 70-an yang awal-awal mengemukakan tentang konsep Islam and demokrasi. Islam dan demokrasi, compatibility antara Islam dan juga demokrasi. Islam and socialism, Islam dalam konteks pembugaran masyarakat, Islam dan keluarga, malah sebut tentang wanita, kita juga menerbitkan buku tentang Islam dan wanita. Jadi ini adalah merupakan salah satu daripada antidot yang cuba dibawa oleh Habib. Tapi balik kepada persoalan asas, tidak sampai ke tahap untuk kita meletakkan sentrik Islam itu hanya untuk orang Melayu hingga kita mengulangi paradoks Barat. Tapi ia adalah lebih kepada isu-isu yang tadi saya sebut untuk memastikan ada balance ataupun di pertengahan bagi menjawab persoalan-persoalan sama ada daripada ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri. Dan itulah sehingga tahun ke-80-an kita bawa kepada isu-isu yang sebegini. Dan secara praktis, saya dengan jujur sebut, bila mana sebut tentang seminar dan juga buku, aktivisme Habib tidak terhenti di situ. Kita adalah gerakan yang praktikal dan itulah juga menyebabkan berlakunya perubahan UIA. Tentang isu ekonomi, kita tubuhkan ataupun kita buat seminar ekonomi Islam. Kita menubuhkan KBI, kita menubuhkan Bank Islam dan sebagainya. Jadi itu rentetan-rentetan daripada isu yang berlaku sebab waktu itu tahun 70-an penting untuk kita mengenengahkan Islam sebagai rangka penyelesaian. Baik, satu aspek yang boleh kita lanjutkan perbincangan tadi adalah terkait dengan bagaimana citra warga ataupun penduduk di dalam rantau kita ini yang kita sebut sebagai orang pribumi yang daripada stok atau rumpun keluarga genetik Austronesia atau Austro-Polynesian. Jadi macam mana kalau kita melihat kepada sejarah tamadun atau kerajaan, sistem berkerajaan itu sudah muncul di rantau kita sejak awal kurun pertama Masihi. Jadi itu lebih daripada 2000 tahun sudah punya kerajaan sendiri. Berbanding dengan dunia barat yang waktu itu masih lagi sangat primitif. Dalam masa yang sama, perkembangan ketamadunan masyarakat di rantau Asia Tenggara ini semakin berkembang sehingga abad ke-7 itu memunculkan empire-empire yang tidak kurang hebatnya. Sriwijaya sebagai contoh. Dia semakin berkembang sehingga abad ke-10, 11 dan 12 dan kita melihat acceleration atau kepantasan, percepatan ketamadunan itu berlaku dengan orang-orang Melayu di rantau ini atau pribumi di rantau kita ini mula untuk associate ataupun embrace dengan izin mengambil Islam sebagai dia punya pegangan ya, dan membentuk kesultanan-kesultanan yang cukup banyak dan untuk empire sebagai contoh Melaka yang disebutkan tadi. Jadi aspek ini dalam konteks masyarakat di kepulauan pastinya punya cabaran-cabaran tersendiri dan mempunyai kaedah-kaedah yang tersendiri dalam melangsungkan kehidupan dan mempercepat tingkat peradaban mereka. Jadi di sana bila kita melihat presiden dalam muktamar baru-baru ini mengemukakan, mengangkat satu tema yang agak penting dengan latar tadi yang saya sebutkan tadi itu sebagai latarnya dan secara namakan ataupun secara cuba untuk angkat konsep cosmopolitan ya. Jadi kalau boleh secara memberikan sedikit huraian kepada kita aspek cosmopolitan dengan latar belakang ketamadunan rantau kita ini. Silakan. Baik, jadi bila sebut tentang cosmopolitan ataupun kita tidak boleh lari dari segi konteks ataupun konsep definisi. Satu dalam konteks terjemahan Arab disebut tentang alami Muslim, cosmopolitan yang di mana disebut
bagaimana alami Muslim itu bermaksud Muslim yang ada nilai-nilai sejagat, nilai-nilai keduniaan. Jadi bermaksud hari ini bila mana kita bicara tentang persoalan dunia, bila mana kita bicara tentang persoalan untuk menyelesaikan masyarakat dunia, kita tidak harus paradoks seperti mana yang berlaku di barat. Hanya melihat barat itu sebagai superior dan seolah-olah hanya barat saja sebagai langkah penyelesaian. Satu dalam konteks ini, hari ini, khususnya pribumi dan juga rakyat Malaysia secara keseluruhan dan juga umat Islam, kita harus memahami konteks ini. Konteks kosmopolitan itu sebagai sesuatu yang lonjakan kepada kefahaman Islam dan juga kepada pembangunan peradaban di alam Melayu ataupun di rantau kita. Dan balik kepada persoalan sejarah, bila mana kita bicara tentang persoalan sejarah Melaka, keutamaan, malah dalam ucapan dasar kita sebut bagaimana Melaka itu zahir naik gemilang ketamadunannya itu bukan atas faktor Melaka itu semata-mata, tetapi atas faktor interaksi dengan sejarah, belajar dengan ketamadunan rantau. Ini yang cuba kita ketengahkan. Melaka itu dia melihat bagaimana masalah masyarakat, bukan hanya masyarakat Melaka, tetapi permasalahan yang harus dibereskan tentang permasalahan masyarakat di rantau Asia Tenggara. Atas faktor itulah mengapa orang Melayu dan pribumi secara terbuka untuk melihat naratif Asia Tenggara yang lebih meluas, untuk melihat penyelesaian rangka yang lebih belajar dengan isu-isu yang berlaku di sekelilingnya. Jadi ini yang kita sebut nilai keterbukaan, nilai inklusiviti, nilai untuk rasa bertanggungjawab untuk belajar dengan kegemilangan lampau dan juga dengan kegemilangan keliling. Jadi isu yang berlaku hari ini seolah-olah berlaku rasa takut ataupun inferior bila mana kita bicara tentang persoalan alami Muslim, bila mana kita bicara tentang persoalan kesejagatan, seolah-olah ia sesuatu yang seolah-olah memberi threat ataupun ancaman kepada kita. Dan selagi mana kita tidak membereskan, selagi mana kita gagal untuk membereskan persoalan-persoalan ini, maka gagal untuk kita maju ke depan untuk membawa rangka penyelesaian. So, yang akhirnya yang premis yang pertama yang tadi saya sebut, Barat gagal untuk menyelesaikan masalah dunia apabila Barat sendiri mengambil pendekatan yang inklusif dan cuba untuk diletakkan ataupun cuba untuk impose penyelesaian yang bersifat inklusif itu kepada kesejahteraan dunia. Dan dalam konteks hari ini, bila bicara tentang persoalan ketamadunan, peradaban, rantau Asia Tenggara, akhirnya kita tidak boleh menafikan bahawa kita berkongsi kebaikan. Persoalan accelerating civilization, kita accelerate, memperbaiki ataupun melajukan ketamadunan itu berlaku bila mana kita ada sesi berinteraksi dengan sejarah lampau, sesi interaksi dengan rakan-rakan kita ketamadunan yang lain, kerajaan-kerajaan kecil dan sebagainya. Dan itu yang saya fikir yang harus ditanam di peringkat awal. Malah dalam ucapan dasar kita meletakkan tema cosmopolitan Islam itu yang semestinya menjadi pemangkin kepada kesedaran untuk kita berani ke depan. Kita bukan lagi berpencak dalam kancah budaya lokal semata-mata, tapi kita sebagai pembina naratif Islam Asia Tenggara untuk masuk ke dalam kancah ataupun untuk membina naratif Islam di peringkat global yang lebih besar. Ini yang harus kita tanamkan supaya kita lebih bersedia dengan cabaran yang lebih besar. Dan dalam masa yang sama, penting untuk kita sebut juga tentang isu civilizational dialogue. Kita ambil contoh civilizational dialogue ataupun dialog peradaban yang diasaskan oleh ABIM juga, yang juga disebut oleh Muhammad Imarah. Kita berdialog, kita berinteraksi, dalam berarti kata lain, kita mengiktiraf kekuatan-kekuatan lain. Kita mengiktiraf kemajuan, kegemilangan ketamadunan lain. Namun walau bagaimanapun, dalam konteks civilizational dialogue, Syekh Muhammad Imarah disebut tentang tafa'ul hadari. Dia ada juga konsep tada'ul hadari, pengawasan. Kita cuba mengawasi perkara-perkara yang meruntuhkan tamadun. Jadi bila mana kita bicara tentang persoalan kita interaktif dengan tamadun luar untuk membangun peradaban kita, peradaban Islam contohnya,
kita ada elemen-elemen tadafuk ini, iaitu elemen pengawasan. Kita mengawasi apakah faktor-faktor keruntuhan ketamadunan lalu. Mungkin kalau kita nak ambil contoh dalam konteks hari ini, isu hak asasi contohnya, isu mungkin isu ekstrim mendukung hak asasi itu sudah pasti akan menjatuhkan peradaban. Dan ini yang saya fikir hanya dapat disedari dengan engagement. Hanya dapat kita menyedari bahawa sifat ekstrim kepada mendukung hak asasi yang sehingga mengabaikan hak-hak fundamental itu hanya dapat disedari kalau kita ada engagement, interaksi dengan peradaban-peradaban lain, dengan dunia lain. Dan ini yang akhirnya membawa kepada cerminan cosmopolitan yang kita berusaha untuk memperbaiki diri, berani untuk ke depan, berpencak dalam arus global, pentas global yang lebih mencabar, dan bukan hanya disibukkan dengan isu-isu lokal, pertelingkahan yang tidak pernah berkesudahan. Terkait aspek ini juga bicara pasal bagaimana gagasan kosmopolitan Islam itu dapat kita terjemah dalam merealisasikan bangsa Malaysia yang kita idamkan di dalam negara kita. Ini ada persoalan juga sebahagian dari aspek yang paradoks, kerana seolah-olah kalau kita agenda bangsa Melayu ini menafikan pula orang-orang bumi putih. Jadi kalau dapat tentang aspek ini tanggapan, dan sebenarnya salahan ramai orang, dan saya kena percaya mereka yang selalu membawa sentimen ini cuba menunggang ketidakfahaman tanggap masyarakat terbanyak agenda mereka yang agenda politik dengan kepentingan tertentu dan khasnya kelompok elit ini terus terjamin. Kalau terlagah terus, maka mereka dapat laba dan habuan secara berterusan. Jadi menggunakan isu-isu perkauman, isu-isu etnisiti, isu-isu perbezaan kepelbagaian agama itu sebagai suatu yang sebagai satu senjata bagi mempertahankan kepentingan mereka yang tidak ikhlas dan tidak jujur itu. Bagaimana saudara menanggapi Islam juga wawasan dan gagasan kosmopolitan Islam merealisasikan wawasan Malaysia yang kita idamkan? Baik, dalam konteks permasalahan semasa, kita cuba ketengahkan konsep bangsa Malaysia. Kenapa kita sebut konsep bangsa Malaysia? Sebab ini yang saya sebut dari awal, kita tidak mahu bersifat paradoks. Kita mahu untuk memastikan penyelesaian diberikan kepada rakyat Malaysia secara keseluruhan. Jadi bila mana kita cuba untuk mengenengahkan penyelesaian kepada masyarakat rakyat Malaysia, maka neraca kita harus bersifat adil, harus bersifat inklusif, harus bukan hanya terjerumus kepada untuk kita empower orang Melayu, bukan hanya untuk kita empower orang Semenanjung, tetapi ia harus difahami dalam konteks tafsiran sarwa pandang yang tepat bangsa Malaysia. Namun isu yang berlaku hari ini ialah terdapat rungutan-rungutan ataupun mungkin ketakutan yang tidak munasabah, inferior yang tidak munasabah bila bicara tentang persoalan keterbukaan untuk bicara permasalahan dalam konteks Malaysia. Dan ketakutan ini yang akhirnya menyebabkan kita akhirnya terkandung dalam vicious cycle tadi saya sebut. Kita sebut kita nak menyelesaikan masalah rakyat Malaysia, tetapi naratif sarwa pandang kita hanya untuk satu kaum, hanya untuk satu agama. Kita gagal untuk memastikan penyelesaian itu dibicarakan di peringkat awal dalam konteks bangsa Malaysia itu. Dan sebab itulah bagi kita, ini yang harus dibereskan. Rasa takut untuk kita bicara persoalan keterbukaan. Bicara tentang persoalan rakyat Malaysia itu harus dibantu. Rakyat Malaysia itu harus untuk diberikan empowerment secara keseluruhan. Dan faktor-faktor utama yang menyebabkan berlakunya
rasa takut ini juga disebut dalam ucapan NASA. Yang pertama, sudah pasti dia adalah faktor mitos. Mitos yang cuba dibawa oleh penjajah. Dalam ucapan NASA kita sebut dalam konteks buku-buku yang ditulis oleh penjajah seperti Hugh Clifford dan juga banyak disebut oleh para pengkaji barat, orientalis, yang meletakkan bahawa seolah-olah orang Melayu pribumi ini bukan hanya di Malaysia, di Malaya, tapi juga pribumi di Asia Tenggara ini tidak boleh mandiri, lemah, harus bergantung kepada feudal, sistem feudal. Dan ini yang cuba dibuat oleh penjajah bagi memastikan penjajahan berterusan. Dan ini juga ditulis oleh Profesor Ungku Aziz almarhum dalam buku Jejak di Pantai Zaman. Bagaimana berlakunya pembelautan kelompok-kelompok Melayu elit yang cuba untuk menutup mulut Za'bar contohnya, bicara tentang persoalan kemerdekaan. Kerana apa? Kerana seolah-olah Barat itulah pembangunan moden. Sedangkan bagi kita modernisasi itu bukan Barat, modernisasi itu bukan industri, modernisasi itu bukan penjajahan. Tetapi modernisasi itu ialah daya fikir tinggi. Dan itu dah yang cuba untuk dibawa oleh Za'bar. Moden alam Melayu itu ialah bagaimana untuk kita berfikir secara tinggi untuk mencari jalan penyelesaian. Tapi itu cuba dibungkam oleh orang Melayu yang menjadi pembelot kepada penjajah. Dan akhirnya kita gagal untuk mencari modernisasi alam Melayu itu. Dan lebih parah, ia diteruskan oleh kelompok elit Melayu. Tahun 70-an juga disebut dalam ucapan NASA buku Revolusi Mental oleh UMNO waktu itu. Tahun 70-an. Yang mengiyakan mitos yang dibawa oleh Barat. Menyatakan bahawa Melayu itu lemah serba-serbinya. Tidak ada yang baik dalam Melayu pribumi, melainkan semuanya buruk-buruk belaka. Jadi orang Melayu pribumi itu harus menjadi bangsa yang bergantung sampai yaumul qiyamah. Sampai kiamat kena bergantung kepada pemimpin, kena bergantung kepada sistem feudal yang berlaku dalam konteks hari ini. Termasuk juga dengan buku Dr. Mahathir, contohnya dalam buku The Malay Dilemma, juga turut dibahaskan dalam banyak kerja-kerja jurnal bila mana bicara tentang persoalan Melayu itu dikatakan sebagai lemah secara genetik. Ini bercanggah dengan Islam. Dia bercanggah dengan norma sains. Hari ini, malah dalam Islam sendiri disebut kita adalah equal. Keturunan Adam, jika diberikan peluang untuk belajar, untuk maju, kita boleh maju. Tidak ada genetik bangsa yang menentukan kelemahan sebuah atau seseorang individu itu tersebut. Dan ini yang cuba kita rungkaikan, yang Abim cuba bawa naratif dalam masyarakat, khususnya generasi muda. This is the right time. Kita harus menolak rasa takut tersebut. Kita harus memahami, yakin dengan kemampuan kita, yakin dengan keberdayaan kita untuk bangkit keluar daripada menjadi bangsa yang terus-menerus bergantung dengan kuasa feudal. Dan bila mana kita berjaya untuk keluar daripada kerangka feudal, kerangka kebergantungan kepada kelompok elit, maka insya-Allah kita tidak ada lagi rasa gusar untuk bicara tentang persoalan penyelesaian kepada Malaysia dengan nilai yang lebih inklusif, dan maka dengan itu kita mampu untuk mencari jalan yang tepat. Yang tadi saya sebut, jalan tepat untuk mencari kerangka penyelesaian itu tidak harus kita inklusifkan kepada satu segmen untuk dibawa kepada penyelesaian Malaysia yang bersifat inklusif. Menarik perbincangan dan tanggapan tadi. Seolah-olah ya, di negara kita ini sejak zaman berzaman, pemimpin yang lahir, golongan yang kadang-kadang kita pertahankan institusinya, baik dari sudut institusi bersifat hereditary, bersifat warisan seperti institusi beraja, baik dari segi partai politik yang berjuang sejak sekian lama, itu dipertahankan oleh orang Melayu, tapi akhirnya dikhianati oleh individu-individu yang menduduki posisi-posisi itu di institusi yang demikian. Ya. Jadi saya teringat akan gagasan Malik bin Nabi bila berbicara soal negara dan mencontohkan Madinah sebagai suatu negara ataupun suatu model politi yang terbaik. Kerana di sana dia kata, menurut Malik bin Nabi, bahawa Madinah itu
asas kepada kemakmuran, juga kebersamaan dan juga pemakmuran negara itu adalah kepercayaan. Percaya, saling mempercayai antara pemimpin dengan rakyat, yang memimpin dengan yang dipimpin. Ya. Justru Malik bin Nabi ada sikit buat kritik terhadap Madinatul Fadilah Al-Farabi yang meletakkan falsafah sebagai sesuatu yang mutlak untuk kebahagiaan sebuah negara. Tapi ini dalam konteks kita, bagaimana nak mewujudkan negara yang baik kalau institusi yang kita mati-matian secara warisan kita pertahankan, tapi mereka sendiri khianat terhadap tanggungjawab itu. Ini persoalan yang juga sensitif kalau nak dibincangkan, tapi mungkin saudara Faisal dapat memberikan sikit tanggapan terhadap persoalan tadi. Baik, sebab tu saya ingat penting untuk kita kembali kepada persoalan keadilan. Yang tadi awal saya sebut, Islam itu nilainya sejagat. Yes, Islam ialah sesuatu yang memberi empowerment kepada Muslim, tetapi bukan bersifat negatif. Yang tadi awal kita sebut, minaz zulumat ila nur. Nur itu ialah cahaya, enlightenment, yang sifatnya ialah positif. Sebab tu bila mana kita sebut tentang Islam dalam alam Melayu, Islam di rantau Asia Tenggara, kita tidak menanggapi Islam itu sebagai sesuatu yang memberi empowerment kepada kuasa-kuasa yang zalim. Contohnya, Islam itu nilainya ialah untuk memberi keadilan, nilainya ialah untuk memberi kemakmuran. Itulah end goal kepada Islam, memberi sesuatu yang baik kepada masyarakat. Jadi sebab tu penting bila mana kita bicara tentang persoalan khairul ummah, bila mana Islam itu datang, dia melahirkan umat Islam yang khairul ummah sifatnya, yang sebagai umat, the best nation. Ini yang disinggung oleh Kunto Wijoyo, yang seingat orang Melayu khususnya ataupun peribumi di alam Melayu yang menganuti agama Islam harus faham. Bila kita bicara tentang persoalan khairul ummah sebagai umat the best nation, Kunto Wijoyo disebut bahawa khairul ummah ini hanya boleh dicapai dengan merit, dengan usaha. Apa usaha ataupun precondition syarat tersebut? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan Kunto Wijoyo disebut ayat ini memberi sesuatu perbezaan antara agama Yahudi dan juga Muslim. Bagi Muslim, kita diangkat oleh Allah SWT sebagai the best nation jika kita berusaha untuk membawa kebaikan, mencegah kemungkaran, kita mengimani ayat-ayat Allah SWT, membawa kebaikan, kemakmuran kepada dunia. Yahudi, dia percaya kepada the best nation itu secara zuriat, secara warisan, secara bangsa. Walaupun kamu ni baik, walaupun kamu ni jahat, kamu ni tidak mengikut arahan agama, kamu tidak memakmurkan dunia, kamu tetap dianggap sebagai the best nation. Dan itu kerangka salah, yang mana bila mana kita sebut tentang khairul ummah, orang-orang Melayu, peribumi di alam Melayu ini tidak harus terperangkap dengan konsep the best nation Yahudi tersebut. Sebab kita tidak menjadi golongan yang membuta tuli mengangkat bangsa itu sebagai sesuatu yang hebat tanpa dicirikan dengan yang tadi awal disebut dalam Al-Quran, precondition yang harus untuk dibawa terlebih dahulu sebelum diangkat sebagai the best nation. Dan tanpa memahami perbezaan antara kefahaman the khairul ummah Islam dan juga perbezaan dengan the best nation dalam agama Yahudi, akhirnya menyebabkan kita berlakunya ketidakadilan ataupun kesalahfahaman tentang persoalan membela institusi. Jadi balik juga kepada persoalan Saudara Agung. Hari ini bila mana kita bicara tentang persoalan untuk kita check and balance, untuk kita reform institusi, contohnya institusi kerajaan contohnya, mungkin ada di kalangan kita yang mungkin berpandangan bahawa tidak perlu apabila kita cuba untuk membawa sesuatu yang sifatnya untuk memberi limitasi, keterbatasan kepada kuasa Perdana Menteri contohnya. Mungkin ada di kalangan kita yang mungkin disebabkan salah faham, memahami Islam dalam kerangka yang salah ini,
membawa kepada penakkulan kesimpulan bahawa tak perlu untuk dikurangkan kuasa institusi. Tidak perlu check and balance. Asalkan bangsa aku yang memerintah, contohnya. Asalkan bangsa aku yang beragama Islam berada di tampuk kuasa. Dan ini akhirnya membawa kepada pusingan-pusingan jahat, vicious cycle yang juga tanpa dinafikan. Ia berpunca juga daripada persoalan-persoalan yang awal yang kita sebut, rasa takut dan juga rasa bergantung kepada kelompok elit. Apabila kita cuba untuk merungkaikan sistem elit dalam negara untuk memastikan berlakunya kemakmuran yang lebih baik, berlakunya percanggahan, berlakunya penolakan kerana kita gagal untuk memahami bahawa Islam itu diajar bukan untuk menzalimi, bukan untuk bersifat tidak jujur, tetapi Islam itu diajar untuk kita berkongsi, untuk kita membawa kemakmuran dan kebaikan kepada dunia. Saya fikir kita bukan nak mengeluh bila bercakap soal permasalahan yang berlaku dalam negara dan dunia kita hari ini. Dengan pemimpin yang khianat dan tidak jujur, dengan kita rasa dikhianati atas institusi yang kita pertahankan selama ni, tapi individu-individu yang menduduki posisi itu tidak jujur, bermewah-mewah, akhirnya meninggalkan tanggungjawab sebenar sebagai pelindung kepada bangsa kita seluruhnya. Kita juga tidak juga mau mengeluh atas sebab perebutan kekuasaan dalam konteks medan demokrasi dalam negara kita hari ini. Tapi kita tak boleh selesa, maka kita kena bising, kita kena merungut, kita kena nyatakan secara jelas, loud and clear kepada mereka yang merupakan pemain-pemain tertentu yang nak menentukan masa depan negara kita. Kononnya mereka jangan selesa. Cuma sekarang ini sebagai generasi muda, lapis kepimpinan yang seterusnya, maka apa agaknya tanggapan Perkataan Faisal bagi kita mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang akan datang kalau jadi pemimpin tidak khianat macam pemimpin yang ada hari ini? Ya, apa agaknya ramuan-ramuan itu? Baik, saya boleh ketinggalkan beberapa ramuan. Iaitu yang pertama, people's empowerment. Pemberdayaan rakyat itu harus diberikan. Pemberdayaan dari segi ekonomi, dari segi sosial, dan juga yang paling penting dari segi kefahaman tentang demokrasi. Kita tidak lagi mahu mewujudkan generasi masyarakat Malaysia pada masa akan datang yang terus-menerus bergantung kepada golongan elit, tanpa, jika kita ubah golongan elit ini maka terbongkarlah, maka hapuslah Melayu. Ini satu naratif yang cuba dimainkan yang sekian lama akan memburukkan ataupun akan menjatuhkan martabat Melayu. Jadi bila mana kita bicara tentang persoalan mengangkat bangsa, contohnya, saya nak ambil contoh, kita jangan ambil pendekatan yang hingga menjatuhkan ataupun menjahanamkan martabat bangsa. Contoh mungkin dalam 5 minit yang ada, waktu kita menubuhkan GMP, Gerakan Mansuh PSMI. Saya ingat waktu awal kami ke Yayasan Karyawan bertemu dengan arwah Datuk Dr. Hassan Ahmad. Sebenarnya sebelum nama GMP itu diberikan, kita bawa nama Sekretariat Selamatkan Bahasa Melayu. Jadi waktu tu saya bersama dengan Cik Hasni pergi ke Yayasan Karyawan, bertemu dengan Allahyarham Datuk Hassan Ahmad. Perkara pertama yang ditanya, ni kenapa letak nama Selamatkan Bahasa Melayu? Seolah-olah macam bahasa Melayu ni dah nak karam. Seolah-olah bahasa Melayu ni macam bahasa orang asal di Afrika, mungkin di Australia, di New Zealand. Dia kata kena fokus. Kita nak masukkan PSMI untuk mengangkat martabat bahasa Melayu, jangan menjahanamkan imej bahasa Melayu. Jadi sebab itulah akhirnya kita ubah daripada namanya Sekretariat Selamatkan Bahasa Melayu, kita ubah kepada Gerakan Mansuh PSMI. Saranan daripada arwah Datuk Dr. Ahmad, dia nak sebut bahawa tidak ada masalah untuk kita mengangkat tema bangsa. Tidak ada masalah untuk kita bawa empowerment kepada masyarakat Melayu, peribumi. Tetapi jangan berlebih-lebihan hingga menjatuhkan, menjahanamkan imej dan martabat bangsa kita. Dan ini yang tidak difahami oleh kelompok-kelompok tertentu yang cuba menunggang, mempermainkan sentimen bangsa ini secara tanpa sedar telah menjahanamkan imej dan martabat bangsa
dalam masa yang sama terus menerus memiliki ataupun terus menerus mengambil mitos penjajah barat dan juga elit Melayu, seolah-olah Melayu itu harus sentiasa bergantung kepada elit pemimpin politik dan kita akhirnya tidak akan ke mana untuk membawa perubahan. Dan mungkin buat akhir, bila sebut tentang masa depan, ABIM kita konsisten. Bila sebut tentang isu 50 tahun ABIM separuh abad, kita bukan hanya menoleh ke belakang, tapi kita melihat ke depan. Saya nak kongsi satu quote. Boleh Saudara Agung? 3 minit ada lagi. Satu quote yang menarik daripada kerajaan China. Sebuah empire besar. Kingdom of Zhou, iaitu di wilayah North Eastern China, yang dimana disebut oleh King Wu Ling pada tahun 307 before Christ. Dia kata apa? Dia kata, a talent for following the ways of yesterday is not sufficient to improve the world today. Leaders in the past understood how important it was to keep up with the time. Jadi hari ini bila bicara tentang persoalan ABIM, persoalan bangsa, persoalan global, kita tidak boleh hanya menoleh ke belakang. Kelebihan masyarakat terdahulu, mungkin as-sabiqun al-awwalun, berjaya untuk bergerak ke depan kerana mereka ini tidak ada perkara di belakang. Jadi mereka ini sentiasa alert dengan apa yang berlaku di hadapan. Dan ini yang disebut, dia kata leaders in the past understood how important it was to keep up with the time. Sebab dia tidak ada di belakang. Tapi hari ini, kita jangan terperangkap hanya melihat ke belakang tanpa kita melihat future. Sebab saya yakin insya-Allah ABIM, bangsa Melayu, bangsa Malaysia, rakyat Malaysia, kita mempunyai peluang sama rata. Apa peluang yang kita ada? Tak lain tak bukan future. Semua di kalangan kita, umat Islam, bukan Islam, bangsa Malaysia, diberikan anugerah masa depan. Future is our destiny. Dan untuk gulung juga sesuatu, bila mana orang bicara tentang persoalan ABIM, mungkin ada yang memuji ABIM, kata ABIM nampak lebih baik dan sebagainya. Jawapan konsisten saya sendiri sebut bahawa insya-Allah generasi pimpinan ABIM selepas ini akan jauh lebih baik. Presiden ABIM lepas saya akan jauh lebih baik. Kerana kita percaya for the future. Sebab ini adalah kepercayaan kita. Hari ini lebih baik daripada semalam. Esok lebih baik daripada hari ini. Dan future ialah sesuatu yang diberikan kepada semua. Tinggal lagi hanya kita untuk berkarya, berusaha untuk menggarap apa yang boleh kita bawa pada masa hadapan. Jadi ini future yang ada pada kita. Dan atas faktor itu juga, yang kesimpulan akhir, bila sebut tentang penyelesaian bangsa Malaysia, semua di kalangan kita sayangkan Malaysia. Dan bila mana kita sebut tentang naratif penyelesaian, alhamdulillah, ini juga mungkin salah satu perbezaan yang cuba kita bawa. Kita bukan lagi meletakkan penyelesaian dalam konteks segmen bangsa, satu agama, tapi kita cuba untuk merajut penyelesaian itu secara keseluruhan. Dan alhamdulillah saya memuji juga rakan-rakan kita. Contoh bila mana sebut tentang women empowerment, Helwa bersama juga dengan NGO-NGO bukan Islam, bukan Melayu, NGO antarabangsa seperti Awam. Bila pada bicara tentang persoalan Islam dan demokrasi, kita bukan lagi bicara tentang persoalan Islam dalam kerangka demokrasi, tapi kita bicara tentang persoalan bagaimana Islam bersama dengan kerangka demokrasi, aktivis demokrasi seperti Bersih, seperti kawan-kawan NDI dan sebagainya. Bila bicara tentang persoalan pendidikan, bukan hanya persoalan islamisasi ilmu, bukan hanya bicara tentang persoalan pendidikan sarwa pandang Islam, yang hari ini ratusan, mungkin ribuan PhD berkaitan topik tersebut. Tapi kita bicara tentang persoalan pendidikan untuk Malaysia. Kita bicara tentang persoalan libat urus engagement dengan Dongzong Tamil Foundation dan sebagainya. Dan itu yang cuba kita melonjak ke depan dalam aspek aspirasi cosmopolitan Islam. Orang Melayu tidak harus takut gusar untuk libat urus, untuk engage dengan rakan-rakan kita di luar, untuk kita memastikan paradoks itu tidak berulang. Penyelesaian kepada masalah penyakit Malaysia itu tepat, nilai inklusif Malaysia bukan hanya dalam satu segmen yang hanya akhirnya gagal untuk dimasakkan dengan baik secara mutlak. Minta maaf mungkin terlebih masa. Itu saja dari saya, insya-Allah. Saya serah kepada pengacara ataupun moderator. Saya ada dua lagi soalan untuk Sir Presiden.
Ada dua lagi soalan untuk Soal Presiden. Harap dapat dijawab dengan pantas dan Boleh. praktikal. Ya. Yang melanjutkan tadi, pasti ABIM ya, sebagai suatu organisasi yang punya optimisme keislaman, yang yakin dengan Islam, bahawa nilai-nilai Islam, keislaman kita langsung tidak luntur bila kita bicara soal apa yang kita bahaskan ini dan apa gagah bahawakan ini. Rakan-rakan kita tetap dengan Islam. Jadi pastinya apabila kita berinteraksi dengan kaum dan etnik yang lain, daripada penganut agama yang lain, bila nak capai kesepakatan tertentu akan ada clash of interest. Memerlukan tolak dan tarik, memerlukan negosiasi, memerlukan mediasi kan. Jadi macam mana saudara nak berdepan dengan keadaan itu untuk masa-masa yang lebih mencabar akan datang? Baik, dalam konteks perbincangan, saya fikir yang paling penting kita harus berani untuk berdepan terlebih dahulu. Tanpa rasa berani untuk berdepan, untuk kita engage dengan rakan-rakan kita di luar, selama-lamanya kita tidak akan dapat mencari rangka penyelesaian. Dan itu juga yang kita sebut bila mana sebut tentang civilizational dialogue antara tamadun. Kita meletakkan, bila mana sebut tentang dialog, kita meletakkan bahawa sarwa pandang Islam itu ialah untuk manusiawi. Malah bila sebut tentang visi dan misi ABIM mengangkat tamadun khairat ummah, ia adalah merupakan peradaban manusia. Bila mana kita bicara tentang persoalan Islam, yang kita ketengahkan ialah Islam yang untuk melestari kehidupan manusia. Jadi bila mana kita sebut tentang dialog, bila ada clash interest contohnya dengan rakan-rakan bukan Islam dan sebagainya, kita konsisten bahawa apa yang kita buat, apa yang kita bawa sarwa pandangnya ialah untuk kelestarian manusiawi. Jadi suatu bila mana sebut tentang isu sensitivity contohnya, bila mana sebut tentang isu persoalan-persoalan, mungkin kalau boleh saya sebut LGBT sebagai contoh, kita konsisten. Kita menolak LGBT, kita tidak bersetuju dengan LGBT atas faktor ini. Kelestarian manusiawi itu harus dijaga. Islam menolak LGBT sebab mengangkat peradaban manusia, mengangkat kelestarian kehidupan manusiawi, keluarga yang baik dan sempurna. Jadi ia adalah merupakan dalam rangka dialog yang juga bukan hanya untuk kita belajar, tapi untuk kita mengawasi. Yang awal tadi yang disebut tadafu al-hadari, dialog tamadun yang ada nilai-nilai pengawasan. Kita mengawasi perkara-perkara yang menjatuhkan kelestarian hidup manusiawi, yang tidak boleh kita berkompromi kerana sudah pasti ia bercanggah dengan nilai Islam yang mengangkat tema humanism ataupun humanity, elemen-elemen kemanusiaan. Asasnya dalam apa yang disebutkan oleh Sir Presiden tadi, asasnya adalah punya ruang untuk berbicara. There is a room to talk dengan kelompok-kelompok yang lain, berkawan sebagaimana sahabat kita yang lain, atau bersaudara sebagaimana saudara kita yang lain, maka akan boleh lebih banyak kepada tolak ansur yang dapat menyelesaikan, ataupun yang lebih tepat istilahnya adalah jalan tengah yang dapat kita cari untuk menyelesaikan apa masalah berbangkit. Soalan terakhir, saudara. Bicara soal pembangunan Malaysia, bangsa Malaysia masa depan, bagaimana saudara melihat peranan rakan-rakan kita yang sebahagian daripada Malaysia, tapi nampak gayanya semacam apakah secara terancang diketepikan, ya, itu sahabat-sahabat dari Malaysia Timur, dari Borneo. Bagaimana saudara melihat masa depan dan peranan Borneo dalam membangun bangsa Malaysia dan juga kemakmuran negara? Baik, bila mana sebut tentang persoalan bangsa Malaysia, kita harus jelas bahawa engagement libat urus dengan rakan-rakan NGO di Malaysia Timur, di Sabah Sarawak itu amat signifikan untuk diberikan ruang untuk berkongsi. Sebab tu bila mana sebut juga persoalan tentang bangsa Malaysia, ataupun mungkin kita sebut tentang gagasan bangsa Malaysia yang cuba dibawa oleh ABIM, kita ada kerangka. Tapi bila mana sebut tentang kerangka yang cuba dibawa oleh ABIM, kita bukan bersifat statik. Kita tidak statik, maksudnya
kita bersifat imposing. ABIM selama-lamanya bersifat cuba untuk meraihkan. Jadi bila mana sebut tentang imposing, itu kita tidak ada dalam kamus sejarah kita impose definisi takrif bangsa Malaysia itu mengikut acuan kita secara mutlak. Jadi suatu ABIM kita cuba ketengahkan perbincangan dengan rakan-rakan NGO pelbagai budaya, agama, khususnya dari kalangan Malaysia Timur, untuk mereka juga menyuarakan apa bentuk gagasan bangsa Malaysia yang cuba ingin mereka ketengahkan. Dan akhir sekali, bila mana kita sebut tentang persoalan bangsa Malaysia ini, kita cuba untuk mengenengahkan nilai yang sama. Mengangkat tema bangsa Malaysia ini dengan mengangkat negara kita. Dan empowerment of the Malaysian people, itu yang lebih utama. Dengan nilai-nilai yang kita sepakati. Dan bila sebut tentang kesepakatan, ia bukan hanya membawa kepada kesepakatan dalam konteks semenanjung semata-mata, tetapi juga kesepakatan dalam konteks rakan-rakan kita di Sabah dan Sarawak. Dan alhamdulillah untuk itu, rakan-rakan kita ABIM di Sarawak, di Sabah, di daerah-daerah di Sabah dan Sarawak banyak memainkan peranan. Bukan hanya peranan untuk memberi kefahaman Islam yang bersifat tasamuh, yang bersifat ramah kepada masyarakat lokal di Sabah Sarawak, tetapi lebih utama rakan-rakan kita ABIM di Sabah Sarawak memberi advice, memberi input kepada kita di pusat dalam hubungan berinteraksi dengan lebih inklusif mencari penyelesaian. Dan inilah yang kita fahami bila sebut tentang fiqh ta'ayush as-silmi, fiqh kebersamaan, hidup bersama. Dia bukan hanya hidup bersama semata-mata, tapi fiqh ta'ayush as-silmi ini ialah fiqh ta'ayush as-silmi dalam kerangka bersama mencari solusi ataupun penyelesaian kepada isu masalah yang kita hadapi dalam konteks negara hari ini. So Faisal, satu soalan tambahan yang terakhir. Bicara soal gagasan, wawasan, intellectualism dan aspek-aspek terkait dengan falsafah, idea dan sebagainya. Yang terakhir, bagaimana saudara melihat peranan ABIM dalam elemen bakti, ya, jasa dan bakti, turun lapangan, aspek praktis dalam erti kata gerakan yang memberikan penyelesaian secara praktikal kepada rakyat, baik yang bersifat jangka masa pendek, ya, dan juga jangka masa panjang. Silakan, Sarah. Soalan terakhir. Ya, baik. Kita percaya bila sebut tentang dakwah, sebenarnya kita adalah merupakan cerminan dakwah yang ada di mata rakan-rakan kita bukan Islam. Hari ini bila mana kita bicara tentang persoalan sahabat Nabi, persoalan tentang tokoh-tokoh Islam, pemimpin adil, ia hanya termaktub dalam buku. Yang mana kawan-kawan kita bukan Melayu, bukan Islam, yang bukan peribumi, tidak dapat melihat. Jadi persoalannya ialah cerminan mereka itu ada pada kita. Jadi secara praktis kita harus konsisten dengan apa yang kita bawa. Bila mana sebut tentang persoalan membantu rakyat tanpa mengira warna kulit sebagai contoh, kita harus sama-sama empower, memberdaya masyarakat Malaysia secara keseluruhan. Dan ini yang kita bawa dalam konteks hari ini, dalam konteks COVID-19. Waktu MCO yang pertama, alhamdulillah kita turut sama untuk memberi bantuan, bukan hanya untuk orang Melayu, bukan hanya untuk peribumi, bukan hanya untuk orang Islam, tapi juga untuk seluruh rakyat Malaysia. Dan bukan hanya itu semata-mata, tapi kita juga membantu mereka yang disebut sebagai tiada dokumen, golongan pelarian, migran dan sebagainya. Dan semalam, kalau saya nak kongsi juga, kita bersama turut melancarkan operasi turun lapangan secara live telecast di seluruh negara dengan kempen tanda pagar. Saya boleh tunjukkan. Bangsa Malaysia bantu membantu. Jadi persoalan pokok ialah tentang persoalan kemiskinan, persoalan keperluan kepada bantuan itu menjadi nilai yang konsisten. Sebab tu ABIM dikenali sebagai gerakan ilmu dan bakti. Selain daripada kita mengemukakan konsep-konsep yang besar, kita juga memberi jawapan tuntas, pantas kepada masalah yang dihadapi oleh umat hari ini. Masalah kelaparan, masalah perut itu tidak boleh diberikan jawapan dengan memberi hadiah buku, tetapi harus diberikan dengan bantuan secara praktik, bantuan ekonomi, bantuan kos sara hidup yang baik, yang adil kepada semua, insya-Allah.
dan semua yang menonton kita. Alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung program dan rancangan kita. Tak perlu lagi saya ungkapkan kesimpulannya. Segala sudah jelas dan banyak lagi perkara yang harus kita lakukan ke depan. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Faisal Abdul Aziz, Presiden ABIM. Kita doakan Saudara Faisal diberikan kekuatan fizikal, jasmani yang sihat dan kuat. Dia berikan ilham yang baik, kekuatan kecerdasan akal, ilmu yang sentiasa bertambah, rezeki yang mencurah-curah, termasuk kepada teman-teman angkatan kepimpinan ABIM dan seluruh mereka yang melaksanakan gerak kerja dan dokong. Setelah separuh abad, pendukung ABIM itu bukan sekadar dalam kalangan ahli-ahli, bukan sekadar dalam kalangan keluarga besar kita, ABIM dan juga keluarga besar yang lain dengan agensi dan sebagainya, tapi juga ramai yang mendukung kita menjadi ahli ABIM kultural, ABIM secara culture. Jadi budaya ABIM terus terlestari dalam kalangan masyarakat Malaysia. Kami ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton. Kita insyaAllah esok akan ada siri yang ke-9 Bicara Tanwir, akan menampilkan perbincangan dengan para pimpinan mahasiswa Malaysia dari Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKBIM. Lusa akan dilanjutkan lagi dengan Bicara Tanwir siri yang ke-10 yang akan menampilkan kesemua kepimpinan kanan Angkatan Pelajar Islam Malaysia ABIM. Dan dengan ini insya-Allah kita bertemu lagi pada sesi akan datang. Aqul qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM kini melangkah ke usia separuh abad penubuhannya dalam usaha meneruskan agenda membina dan memimpin tamadun khairah ummah bagi menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam menongkah arus dan cabaran globalisasi dan usaha menangani isu dan permasalahan umat, ABIM tekad mensasarkan matlamat menciptakan ABIM sebagai sebuah gerakan kemasyarakatan yang memfokus kepada unsur ilmu dan bakti, iaitu suatu pergerakan bagi membangun masyarakat sebagai ilmuwan yang mencerahkan kelompoknya sendiri dengan ilmu dan hikmah, kemudiannya merencana dan menggerakkan tindakan berstrategi ke arah membaiki masyarakatnya. Maka, bersempena dengan muktamar kali ke-49 Angkatan Belia Islam Malaysia, Malaysian Interfaith Climate Change Network MICCN dilancarkan sebagai medium penyatuan bangsa dalam negara bagi melihat kepentingan pemeliharaan alam sekitar dan isu-isu perubahan iklim merentasi kaum dan agama. Aplikasi MyABIM turut dibentuk dan dilancarkan, merupakan suatu aplikasi yang dibangunkan untuk menyampaikan maklumat, berita serta pemahaman berkenaan isu semasa serta perkembangan ABIM Pusat, ABIM Negeri dan ABIM Daerah bagi seluruh ahli ABIM. Setelah semua usaha dan perancangan yang dijalankan ini pastinya bermula dengan sokongan dan cetusan idea oleh saudara Faisal Aziz selaku Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia serta seluruh kepimpinan Angkatan Belia Islam Malaysia yang dianggotai oleh komposisi pimpinan dan exco yang pakar dan kompeten dalam bidang mereka. Sesungguhnya, hala tuju dan tindakan ABIM sentiasa berpaksikan 5 budaya ABIM dan seiring dengan visi dan misi ABIM, maka satu demi satu kejayaan pastinya akan membuahkan hasil demi mengangkat ABIM selaku gerakan ilmu dan bakti yang terbaik di Malaysia dan di dunia. Menuju ke separuh abad, Angkatan Belia Islam Malaysia memacu kegemilangan. Okey, boleh keluar Okay, terima kasih Tania. Terima kasih Naim.